Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Okey, hari ini kita akan sambung dengan JavaScript bahagian yang kedua, iaitu mengenai pemboleh ubah ataupun variables kita panggil dalam bahasa Inggeris. Okey, sekarang ni saya dah sertakan app.js di dalam index.html. Jadi saya pun dah buka kat sini, jadi saya refresh, dia akan kosong lah sebab kita tak tulis apa-apa lagi di dalam app.js ni. Okey, pemboleh ubah ataupun variable ni adalah satu komponen yang kita gunakan untuk kita simpan data. Okey, jadi data ni dia bukan bersifat kekal lah. Data yang kita simpan dalam variable ni bersifat sementara, ataupun kalau macam kita tengok dalam macam dari segi komputer, ada RAM dengan ROM, kira variable ni adalah data yang disimpan di dalam RAM lah, sebab dia random access memory kan. Maksudnya dia boleh jadi nilai data tu bertukar, sentiasa bertukar, jadi dia random. Okey. Sekarang kita akan tengok macam mana kita nak buat variable untuk kita simpan data kita. First kali kita ada var ataupun variable lah. Okey, senang saja, kita cuma tulis var dan tulis nama variable kita lah. Jadi saya akan tulis nama var dan saya akan letak _im var. Okey. Lepas tu kita akan ada let nama let let, dan akhir sekali kita akan ada constant. Nama constant constant. Okey, ketiga-tiga jenis variable ni, jenis pemboleh ubah ni, dia berbeza mengikut dia punya tujuan dia digunakan lah. Okey, contoh untuk var ni, dia adalah fungsi scope ataupun dia function scope lah. Okey, apa maksud saya, apa yang saya cuba maksudkan dengan function scope? Okey, semua ni sebenarnya, coding kita semua ni sebenarnya berada di dalam satu scope lah. Okey, semua sekarang ni sedang berada dalam satu scope. Macam ni. Jadi bila di dalam laman sesawang, semua ni akan dipanggil di dalam window. Window ni. Jadi dalam window ni akan kat sini lah, sepatutnya dia macam ni lah. Document. Sepatutnya macam ni. Sepatutnya window silap. Window. Sepatutnya dia macam ni. Jadi sekarang ni semua ni berada dalam global scope. Okey, itu macam ringkasan lah untuk saya nak tunjukkan kenapa pentingnya penggunaan scope dalam variable ni ataupun pemboleh ubah. Okey, sekarang ni dev.im var, dev.im let dan dev.im constant. Dan kita boleh console.log lah semua yang kita dah guna ni. Okey, jadi saya akan gunakan first kali console.log nama var, dan ini sepatutnya akan return nilai var lah kat kita. Dan kita akan dapat sini dev.im var. Okey, saya buang ini. dev.im var kat sini. Sebab apa? Sebab kat sini kita masukkan dev.im var dan kita panggil kat sini console.log. Dan lepas tu kita juga boleh guna nama.let, akan dapat dev.im let, dan last sekali ialah constant. Okey, constant. Okey, antara ketiga-tiga variable ni ataupun pemboleh ubah ni, yang sangat berlainan antara mereka tiga ni adalah constant lah. Sebab constant ni satu-satunya variable ataupun pemboleh ubah yang kita tak boleh ubah nilai dia. Jadi kalau saya tulis nama var dan saya bagikan nilai yang baru, mungkin 250, dan saya tulis nama var, kita tak akan dapat dev.im var, dan sepatutnya kita akan dapat 250 lah. Jadi saya refresh dan kita dapat 250. Dan untuk let pula, nama let, kita sepatutnya tak akan dapat dev.im let, dan bila saya buat true, dan sepatutnya kita akan dapat true lah. Okey, dan kita akan dapat true. Tetapi kalau kita cuba tukar variable ataupun pemboleh ubah constant, kita tak akan boleh tukar. Jadi saya 0.50 contohnya, dan saya pakai sini nama constant. Sepatutnya
dia akan bagi kat kita DevZim constant, sebab dia constant, nilai yang takkan berubah. Jadi kalau saya refresh, dia akan cakap error lah, sebab kita cuba nak ubah nilai ni. Jadi kalau tak mau error, kena buang nilai yang kita cuba ubah, iaitu pada variable constant tu lah. Jadi kita akan dapat DevZim constant. Ok, macam yang saya ada cakap tadi pasal scope. Ok, untuk faham scope, saya akan buat satu function panggilan. Okay, dalam panggilan ni, ok, pertama sekali var ni adalah function scope. Jadi di dalam function dia akan utamakan scope function daripada scope if ataupun scope while, scope for. Ok, contoh sekarang ni kita berada di dalam function. Jadi bila kita berada dalam function, maksudnya kita berada di dalam scope function. Ok, jadi kalau saya panggil nama var yang ni saya delete ni. Ok, yang ni pun saya delete, dan kita nak tumpu kat function sahaja. Jadi saya letak var DevZim var fungsi dan console.log nama var. Ok, saya nak tunjuk lagi satu. Seperti saya cakap tadi, dia ikut dia var ni kan dia global kan, yang saya cakap tadi. Ok, saya letak sini DevZim var biasa sahaja. Saya copy je. Ok, dan saya reassign balik nilai di dalam ni, dan kita tengok kalau kita print balik nilai yang name var ni, nama var ni, sama ada dia bagi nilai DevZim var fungsi ataupun DevZim var. Ok, dan kita kena call lah function ni, kita kena panggil function ni. Ok, sepatutnya bila kita panggil panggilan ni, dia akan beri nilai DevZim var fungsi. Dan kalau untuk console.log ni, sepatutnya dia bagi nilai DevZim.var. Sebab kalau ikut scope panggilan ni, nama var ni, console.log nama var ni, dia dalam scope function ni. Jadi sepatutnya dia guna nilai dalam function ni. Dan untuk console.log nama var ni pula, dia berada dalam scope yang saya tunjuk tadi, yang first tadi tu. Dia yang dalam scope yang paling besar ni. Scope yang paling besar ni. Jadi dalam scope ni, nama var ni dia akan diguna di console.log di bahagian bawah ni. Ok, jadi saya ni balik, dan kita boleh tengok di sini nama var. Maafkan saya, dia kena letak di bawah, baru dia akan ikut urutan dia. Ok, di sini dapat DevZim var, dan di sini dapat DevZim var fungsi. Sebab kenapa dia jadi DevZim var fungsi dua-dua tadi, sebab bila kita call panggilan ni, kan seperti yang saya tunjuk tadi, semua ni kan berada dalam scope yang sama, dalam scope yang besar. Bila saya panggil function ni, dia dah override nilai nama var ni, sebab dia dah override nama var ni, dan var yang global ni pun akan mengambil nilai ni juga. Sebab apa? Sebab dia berada dalam scope yang besar ni. Ok, jadi kita letak ni belah bawah, baru dia akan jadilah macam perbezaan tu. Kita boleh dapat lihat perbezaan tu. Ok, yang ni untuk var. Kita dah nampak dah macam mana penggunaan global variable ataupun penggunaan pembeli ubah var lah. Ok, lepas tu saya nak tunjukkan macam mana let pula. Ok, saya padam dua-dua ni. Let dengan constant pula adalah block scope. Bermaksud setiap kali dia jumpa curly bracket ni, ini dikira sebagai satu scope. Ok, kalau dia jumpa curly bracket ni, dia dikira sebagai satu scope. Tetapi let dengan constant, dia akan utamakan scope if, while dan for. Dan
variable let dan constant dia akan utamakan block scope if, for ataupun while lah. Jadi kalau saya letak if punya block dalam ni dan kita assign ataupun kita initialize variable kita mulakan kita punya boleh ubah nama var. Jadi dev zaim var fungsi dan let nama let dev zaim let fungsi, bukan fungsi lah, kita letak block lah sebab dia block scope. Dan last sekali constant nama constant dev zaim constant block. Okay, seperti saya cakap tadi, let dengan constant dia akan utamakan if, while, do while dengan for. Jadi kat sini sepatutnya let dengan constant ni dia tak boleh keluar daripada if statement ni. Sebab apa? Sebab dia kena utamakan penggunaan dua-dua variable ni, dia mesti digunakan dalam block scope ini sahaja. Okey, jadi kita boleh cuba di sini. Kita akan console.log dan nama var console.log nama let. Okey, yang ni constant. Okey, kita tengok kat dalam website kita. Jadi bila refresh, kita tak call function ni. Jadi panggilan, okey, dah ni kita refresh dan yang print hanyalah dev zaim var fungsi. Sebab apa dia print dev zaim var fungsi tetapi tidak let dengan constant? Sebab kita sekarang ni bukan sahaja berada di dalam scope if, kita juga berada di dalam scope function. Jadi memandangkan nama var ni dia adalah function scope ataupun scope dia adalah fungsi, jadi dia akan utamakan fungsi punya scope kat sini. Kat sini ialah scope fungsi, sini dan sini adalah scope fungsi. Jadi untuk kita nak print let dengan constant, kita tak boleh keluar daripada scope if ni, sebab let dengan constant dia akan utamakan scope if ni sebab dia adalah block scope. Okey, jadi kalau nak print juga kita kena letak dalam if punya block ni. Okey, jadi saya pun akan letak yang ni juga. Okey, dalam if ni juga berada di dalam function punya scope. Jadi sepatutnya nama var ni tiada masalah untuk kita gunakan di dalam if punya block scope sebab dia berada dalam function punya block scope. Okey, jadi bila saya refresh dan semuanya kita dapat dengan elok. Jadi itu sedikit sebanyak untuk pemboleh ubah ataupun variable. Anda dah belajar macam mana kita nak cipta variable ataupun pemboleh ubah, dan juga anda dah belajar mengenai scope. Jadi harap video ini membantu anda untuk memahami scope di dalam JavaScript. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.